A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tamadun Islam Qiyas 1, 2 dan 3. Tajuk pembinaan tamadun Islam terhadap sektor perundangan. Ahli kumpulan Muhammad Ammar bin Muhammad Tajuddin, Nik Muhammad Ammar Iqbal bin Zulkifli Hamid, Anas Hafiz Abdul Halim, dan nama pensyarah Syahnun binti Haji Musa. Yang pertama, agama jadi asas perundangan. Sistem perundangan negara adalah antara aspek utama dalam kelangsungan kedaulatan dan kesejahteraan negara. Oleh itu, aspirasi penambahbaikan kepada perundangan negara hendaklah sentiasa difikirkan secara bersama. Sistem perundangan negara hendaklah mempunyai hala tuju atau falsafah yang jelas. Saya mencadangkan perundangan mampu mencipta sistem perundangan yang berasaskan kepada identiti watan negara berdasarkan konsep keadilan yang bersifat sejagat, mengangkat ketuhanan, utamakan kemoralan, meraihkan kepelbagaian, mengeratkan kesepaduan dan bermatlamat perpaduan. Berdasarkan cadangan di atas, pada asasnya ada 5 aspek utama yang perlu dimiliki oleh sistem perundangan Malaysia. Identiti watan. Sistem perundangan negara hendaklah ditunjangi identiti watan seperti kedudukan agama Islam dan kedudukan raja-raja, nilai agama dan budaya negara yang sekian lama menyumbang kepada kesejahteraan negara. Perkataan watan itu merujuk kepada perkara tidak asing dan berasal dari tanah air Malaysia sendiri. Berdasarkan konsep keadilan sejagat bermaksud sistem perundangan Malaysia hendaklah menerima konsep keadilan yang tidak mengetepikan mana-mana pihak sehingga keadilan sebenar dapat dinikmati. Okey, seterusnya anda serahkan kepada Muhammad Ammar bin Muhammad Tajuddin. Nilai keadilan sejagat, mengangkat ketuhanan. Sistem perundangan Malaysia tidak boleh meninggalkan ketuhanan. Kedudukan agama Islam sebagai elemen watan hendaklah sentiasa diperakui dalam manifestasi dan aplikasi apa juga perundangan, dengan kepercayaan bahawa nilai Islam juga mengandungi nilai keadilan sejagat. Namun ini tidak bermakna mengetepikan atau menindas agama lain. Mengutamakan kemoralan. Prinsip moral tidak boleh diasingkan daripada sistem perundangan. Nilai moral adalah penentu kepada kelangsungan kestabilan, kesejahteraan masyarakat dan seterusnya negara. Nilai moral ini boleh digandingkan dengan kedudukan agama dan juga keadilan. Nilai moral perlu menyelami semua aspek kehidupan masyarakat termasuk sistem perundangan negara. Kewujudan undang-undang itu sendiri adalah contoh utama nilai moral itu sendiri. Masyarakat yang tidak mempunyai nilai moral tidak menghormati undang-undang. Meraihkan kepelbagaian, mengeratkan kesepaduan dan bermatlamatkan kesepaduan. Malaysia seperti yang kita maklum mempunyai pelbagai dimensi kepelbagaian. Contoh kepelbagaian yang kita sentiasa dengar dari segi agama, budaya dan etnik. Kini kepelbagaian itu menjadi kepelbagaian super diversity dengan mobiliti masyarakat dunia akibat perkembangan sains dan teknologi. Hasrat mencapai 5 perkara di atas tidak sunyi daripada cabaran. Hanya itu, kesiapsiagaan dalam pelbagai perkara perlu diambil tindakan dengan sedar. Antara kesiapsiagaan yang perlu disegerakan ialah pertama, memanifestasikan dengan menyeluruh perlembagaan persekutuan sebagai lambang kemerdekaan negara. Walaupun mengamalkan sistem warisan British Common Law, sistem perundangan Malaysia perlu membebaskan diri daripada sistem itu dengan membentuk undang-undang lazimnya sendiri. Seterusnya saya menyebut Anas Hafiz Abdul Halim. Beridentiti diri sendiri. Ahli Dewan Negara pula perlu menggandakan peranan bagi memastikan undang-undang yang diluluskan berjaya memenuhi hasrat membentuk tamadun perundangan Malaysia.
serta menjelmakan identiti negara yang bersifat sejagat, tetapi mempunyai nilai tersendiri bersifat global, tidak tetapi berentiti diri sendiri. Institusi mahkamah memainkan peranan yang penting dalam meluaskan keadilan dan mentafsirkan undang-undang. Tafsiran kehakiman hendaklah dikawal dengan prinsip watan yang diperlukan sebagai suatu ketentuan dalam pembinaan negara. Hakim perlu bijaksana menimbang kepentingan dan membolehkan nilai-nilai agama dan watan menjadi dominan. Pendidikan undang-undang adalah perkara utama yang perlu diberi perhatian. Pendidikan juga yang menentukan kejayaan atau kegagalan sistem perundangan. Pendidikan bidang perundangan perlu menguasai berbagai dimensi yang bersesuaian dengan perkembangan dan tuntutan semasa. Syllabus of subjek undang-undang hendaklah berteraskan nilai tempatan, mengangkat agama dan mengutamakan kemoralan dengan menggabungkannya dengan perbahasan global. Ini adalah cabaran besar kepada pendidikan undang-undang yang perlu dilaksana oleh institusi dan individu pendidik sendiri. Okey, itu saja pembentangan daripada kumpulan Ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.